Tapi pasal kita ni berasa macam mati lambat lagi. Belum kot. Baru umur 40. Orang putih pula aja. Life begin at 40. Orang putih pula ajar benda bid'ah. Dia kata apa? Hidup ni start umur 40. Ui. Tu dia. Life begin at 40. Mana? Kita pun syok وآله وصحبه التابعين وتابعتهم بإحسان إلى يوم الدين وعن والدينا وعن مشايخنا وصلنا وأرواحنا شلل لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pusi Surah Juta Kuasa, Surah Al-Amin, Madatus On. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baiklah sama-sama kita merafa'kan, memanjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah. Kerana dengan limpah kurnia izin inayah taufik hidayahnya, kita dapat menyambung lagi pengajian kita dari kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama wasiat iman. Baik. Surat 58. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu, yakni hasabaha. Orang yang kayyis, orang yang bijak, adalah orang yang mandana nafsahu, yang menguasai hawa nafsunya. Al-kayyisu mandana nafsahu, maknanya dia, salah Sayyidina Muhammad, dia menguasai, bukan menuruti nafsu dia. Maknanya nafsu kena ikut dia, bukan dia ikut nafsu. Maknanya nafsu ni ikut dia bila dia perlu, maka okeylah. Dia perlu pada makan, maka makanlah. Kalau dia kata tak perlu makan, macam puasa bulan Ramadan, dia okey, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang selalu turut nafsu, seksanya puasa tu. Puasa tu seksa bagi dia. Tu yang bulan Ramadan tu mendidik nafsu. Salah satunya dengan puasa. Maknanya dengan puasa tu walaupun penat, letih, barang nak didik ni memang macam tu lah. Orang belajar memanglah penat. Belajar pun penat, mengajar pun penat. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia bukannya kata belajar saja, yang mengajar pun penat juga. Guru kita, para masyayikh, dalam mereka dulu berpenat lelah dalam pengajian, kemudian mereka berpenat lelah pula mengajar.
Jadi hidup mereka ini yang kata senantiasa diliputi dengan ilmu sampailah ke akhir hayat. Maksudnya Sayyidina Muhammad. Sebab tu once a teacher, always and being a teacher. Sekali orang tu dah jadi cikgu, biasanya memang sampai matilah. Bila sekali dah jadi cikgu tu, orang akan panggil dia cikgu. Sekali dia dah mengajar sekolah, walaupun dia dah jadi orang besar, orang dah jadi orang politik, nak mengajar juga. Macam kita tengok almarhum Tugu Ni Abdul Aziz Nikmat, kan? Dia dah jadi menteri besar lah. Hari Jumaat buka kelas, mengajar kitab. Dia tak cerita pun pasal politik. Sikit-sikit sentuh tu ada lah. Tapi pengajian saya ikuti dulu zaman saya belajar di Pusat Bahasa Arab, mengajar tafsir, kan? Tak ada pun sentuh cerita pasal kalau sekarang ni Ya Berhormat Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang Togu, dia dah jadi apa, duta panatik apa, duta Timur Tengah Sayyidina Muhammad. Tapi masih lagi pengajian dia tak tinggal. Hari Jumaat mengajar tak tinggal. Sebab apa? Sebab senantiasa dia bersama dengan didikan ilmu itu tadi. Jadi nafsu ni perlu dididik. Salah satunya dengan proses puasa, bangun malam, dan sedekah, dan tolong orang, bantu orang. Saya tengok depan tu ada bantuan, nampak macam plastik banyak-banyak tu, mesti nak bantu banjir. Dan tadi saya pergi survey tempat untuk esok pukul 8 pagi kami akan kumpul dekat bersama dengan Persatuan Ulama Wilayah Persekutuan, akan kumpul di pekarangan Pejabat Penghulu dekat, tak jauh daripada pusat pelupusan Quran. Dan kami akan dibawa apa tu, bersih rumah lah esok. Hari ni berebut orang nak bagi esok. Seorang sahabat saya dekat Sungai Lui, esok dia nak bagi rumah orang tua. Tapi saya kata minta maaf lah, dia lewat sikit. Saya suruh dia cari juga. Yang kami pun pergi juga. Jadi dua-dua dah buat. Jadi lusa kita akan pergi rumah orang tua pula. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini semualah ada proses pendidikan sebenarnya. Kalau ikut kita malah, kalau ikut kita penat, kalau ikut kita sedap duduk dalam jabat, kan? Duduk jabat hujung tahun bukan ada kerja pun, duduk jabat sedap. Tapi kita nak didik nafsu kita ada sesuatu dengan buat kerja siasaan, kan? Tak ada dapat duit, tak ada dapat apa, kan? Pergi, kan? Untuk niat kerana Allah, niat kerana nak didik diri kita. Mudah-mudahan dengan kita bersih rumah orang, Allah bersih hati kita. Hati kita ni kotor, dosa banyak, maksiat banyak, hati kita ni, dan selalu teringat pada dosa, selalu teringat nak buat maksiat, selalu sangka buruk dengan orang, selalu bercakap buruk pasal orang, kan? Sebab apa? Kotor. Maka salah satu proses dia itulah. Sebab kita nak menguasai dia, nak jadi orang bijak, jadi orang cerdik yang boleh menguasai nafsu dia. Nafsu kita ni mudahnya macam anak kecil. Anak kecil kita, kalau masalah Sayyidina Muhammad, dia menangis, merengek, nak tu nak ni, kita turut je, lama-lama kita jadi hamba dia. Kalau dia tak dapat,
Baru ni ada satu orang Aceh beritahu saya minta tolong, saya baru dapat baby bulan lepas. Saya datang kot lepas tu dia saya minta dia tolong cukur itulah. Saya tak berani nak cukur baby. Dulu 3 orang anak saya yang cukur siapa tahu? Almarhum Pakcik Kaus. Pakcik Kaus tu, Uncle Kaus tu kawan bapak saya. Kerja sekali dengan bapak saya kat Pulau Pinang dulu. Saya kenal dia lama pada Pulau Pinang. Dia jumpa saya dekat Surau Anggerik dulu. Lepas kuliah datang jumpa saya. Ustaz ni bapak nama Haji Anwar. Saya tengok dia tu kenal lah. Oh ni Pakcik Kaus. Zaman saya kecil almarhum 3 anak saya dia cukur. Dia berani dia. Anak saya nombor sulung, anak saya nombor 2, anak saya nombor 3. Tiga-tiga dia datang. Sulung dia datang ke Flat Sri Penara. Nombor 2 dekat kondo Bandar Permaisuri. Nombor 3 kat rumah Lanfiro Damai. Nombor 4 dan nombor 5 dia dah sakit kot 2016. Yang kembar tu dia tak buat. Kembar dia dah sakit, dia meninggal 2018. Saya ingat dia sakit lah 2016 tu, aku tak silap. Kalau tak dia juga. Jadi baru ni pergi jumpa orang Indonesia apa tu Aceh, minta tolong. Dia kata, betul Ustaz, kami di tempat orang tua kami kat dekat Aceh, orang tua kata kalau tak buang bulu rambut ni, tak cukur rambut ni, anak ni cakap sekali. Ini orang Aceh punya orang tua lah. Dia kata, apa maksud cakap sekali? Cakap sekali tu sekali dah, maknanya kena ikut. Dia jadi jenis macam tuan lah. Kalau kata dia tak dapat, dia jadi merajuk ke, dia jadi mengamuk ke, dia jadi cakap sekali dia panggil. Itu saya tanya, apa maksud cakap sekali? Cakap sekali ni maknanya dia jadi ganas lah. Maknanya tak berakhlak lah. Cukur rambut ni sunnah Nabi, kena buat. Rambut tu tak elok. Satu faktor kesihatan, satu lagi akhlak tadi. Jadi anak kita ni macam nafsu. Kalau kita turut dia semua dia nak kita ikut, maka kita akan jadi hamba dia. Tapi kalau kita boleh manage anak tu tadi, ada benda kita ikut, ada benda tak boleh. Bukan tak boleh kita kan? Anak kan, kita bagi amaran salah sedih Muhammad, maka anak tu akan jadi elok kan. Ada benda dia ikut, ada benda hak dia, kita berlemah lembut macam nafsu macam tu. Jadi itu orang cerdik, yakni hasabaha, yakni dia selalu Allah Taala sedina Muhammad muhasabah, maknanya dia sentiasa muhasabah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang dosa, taubat, mana yang ni, sentiasa. Itu ciri orang yang menguasai nafsu dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdik itu juga dia beramal untuk kehidupan sesudah mati. Kalau kita hanya beramal untuk hidup saja, pas mati tak ada beramal, itu kita tak tahu mati bila. Walaupun peringatan telah pun diberi. Cerita pasal mati ni semua orang tahu akan mati, tapi kita sering tak bersiap. Sallallahu alaihi Muhammad. Banjir dah diberitahu, tapi bukan beritahu banjir lah, beritahu suruh berhati-hati. 17 November Kerajaan negeri dah bawa keluar laporan meteorologi bahawa
hujan turun luar biasa akan berlaku. Akan berlaku sekitar bulan 11, bulan 12 sampai bulan Mac tahun depan. Ke semua daerah di negeri Selangor dalam amaran tu. Tapi tak kot kita. Kan? Kita selalu macam tu, tak kot, ini tak banjir. Kita kan pekan, kita kan bandar. Kita kan bandar diraja. Tak pernah banjir, banyak tempat. Last tahun 60-an, tahun 50-an, tahun 70-an. Tak kot. Tadi saya sembang dengan seorang sahabat saya, rumah dia kat Gombak pagi tadi. Saya tanya, Ustaz, air tak naik? Kawasan rumah situ namanya Cangkat. Cangkat tu maksudnya tinggi. Kan? Cangkat tu pun yang tinggi. Dia kata nama pun Cangkat lah, tak banjir. Rumah dia betul tepi sebelah Sungai Gombak. Oh, tak naik. Tapi hari tu risau jugalah. Anak duduk kat Pening, dia kata. Anak telefon, bah nak alih anak seorang kat rumah. Bah nak alih kereta, tak payah. Tak banjir kot. Air sungai tak naik ni. Tak apa kot. Mujur tak naik, mujur tak banjir. Kita ni selalu kod tu tak kot. Biar dulu tu dia mai sekali habis. Tu orang banyak yang orang kata air naik cepat, setengah jam tiba-tiba dah naik, tak sempat. Itu sebab kita kurang didikan dalam berhadapan dengan musibah. Kita tak macam orang Jepun. Orang Jepun siap ada apa? Dia siap, sahabat saya pergi kursus di Jepun, dia pun ni siap ada macam apa kita panggil macam pusat bencana. Apa kita panggil macam kita ada pusat sains kan, tengok apa sains kan, ada pusatnya, dia ada pusat tu, pusat bencana. Kalau kita masuk tu macam kita belajar macam mana kalau gempa, dia ada dia punya praktikal, siap praktikal. Nak duduk bawah meja, nak duduk apa. Kita jumpa berlaku gempa, tak tahu pun nak buat. Na'udzubillah lah, kita minta lindungan Allah. Tapi kalau berlaku panik, kalau terbakar panik, padahal kita tak dididik. Banjir apa nak buat? Kita selalu zon selesa. Maka sahabat saya tadi, alhamdulillah, rumah dia memang tak naik, tak apa lah. Tapi kalau naik, Allah, anak aku dah telefon dah, nak alih kereta dah ni apa? Tak apalah, tak naik kot. Tapi itu yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Shah Alam, di Sepang, di apa, Dengkil. Takut tiba-tiba dia mari, habis tak sempat. Tapi kalau kita ambil ingat, dan pendidikan berkenaan itu, kesedaran itu memang betul-betul diulang macam SOP COVID-19 berapa kali ulang. Dalam hidup kita berapa kali kita terlupa bawa emas, tuan-tuan? Jarang, mula-mula je gitu. Saya pagi tadi terlupa, tak tahu macam mana boleh terlupa, pergi pejabat. Dalam lift teringat, aku tak bawa emas. Tak apalah, dah sampai lift naik atas, ambil emas kat dalam pejabat. Dah lama dah kita tak lupa bawa emas. Sebab apa? Dia punya pendidikan tu, kesedaran tu. Jadi kita sebenarnya boleh mengurangkan risiko sebenarnya kalau kita ni ambil ingat. Kalau pendidikan itu betul. Begitulah juga dengan mati. Pengajian-pengajian kita dia adalah untuk ajar supaya kita ingat. Wa amila lima ba'dal maut. Supaya kita ni beramal untuk kehidupan lepas mati. Tapi pasal kita ni berasa macam mati lambat lagi. Belum kot. Baru umur 40.
Orang putih pula ajar life begin at 40. Orang putih pula ajar benda bid'ah. Dia kata apa? Hidup ni start umur 40. Ui, tu dia. Life begin at 40. Mana? Kita pun syok umur 40 baru nak start. Habis hak sebelum tu baru belajar nak hidup. Baru belajar macam mana nak hidup. Dia kata hidup tu umur 40. Kita pun ya ke? Kita pun percaya. Kita pun start seronok. Umur 40 patutnya umur 40 tu kira dah start nak belajar nak mati. Kan? Allah sallallahu. Kebetulan umur 40 tu lah baru stabil. Bagi setengah orang lah. Nah, umur 20-an, ujung 20-an baru start kerja. Kan? Jadi awal 30-an tu baru start kerja, menikah, baru dapat anak kecil, baru start kumpul duit. 40 tu kira stabil dah lah kebanyakannya. Kan? Allah sallallahu Muhammad. Maka akhirnya kita lupa kepada seronok dengan dunia tadi. 40 tadi dah beli rumah, kereta pun dah bagus, ada duit lebih, gaji pun dah besar sikit, dah banyak benda ada dalam rumah, TV pun dah besar, kan? Sofa pun dah empuk, katil pun dah empuk, kan? Banyak dunia ni dah mula sedap. Kita tak perasan kita punya putaran kehidupan. Saya perasan saya start mula-mula dulu motor bini. Cari kerja naik motor bini, DAR 721 Nitro motor nama. Motor pun Nitro. Dia punya nombor plate DAR 721 tu bini saya punya motor daripada Kelantan. Hak tu bawa motor pergi ke Ulu Kelip, Temu Duga. Allah sallallahu Muhammad. Duduk kat flat Sri Penara, Bandar Permaisuri. Naik sikit Allah bagi. Makin banyak anak makin tambah rezeki, makin banyak anak makin tambah rezeki. Berapa? Rezeki anak kita tumpang. Allah bagi itu untuk anak, kita tumpang. Ada orang takut ada anak, dia kata takut lapar. Wah, tak cerdik lah. Patut ada anak banyak tu Allah bagi peruntukan. Kerajaan kalau tubuh satu jabatan, dia tubuh saja ke dia bagi peruntukan sekali? Sekali peruntukan dia akan bagi. Nampak? Lagi banyak anak, lagi banyak peruntukan. Kalau orang hak cerdik, lagi banyak bini. Perempuan tak ada boleh sebut. Bini satu peruntukan gini, bini dua peruntukan gini, bini tiga peruntukan gini. Tak ada sungguh ni. Bukan cakap olok-olok, bukan cakap main-main. Cuma manusia dia gagal memahami bahawa sebenarnya itu bukan kita punya, itu anak tu punya. Cuma kita tumpang lah. Allah sallallahu Muhammad. Tetapi hantar bantuan banjir. Ada orang buat dapur rakyat. Dapur rakyat tu sebenarnya asal usulnya untuk orang yang kena musibah banjir. Dah kita pergi tolong, nah bolehlah makan sekali. Bukan kita punya tu. Tu untuk orang masa banjir. Nah, tapi dah kita ada sekali situ, tumpah lah, makan lah. Gitulah. Dan anak tu anak punya, tapi dah kita yang urus dia. Kita besarkan dia, kita sekolahkan dia, maka kita pun tumpang rezeki anak. Cuma datangnya rezeki anak tu melalui kita. Serupa tak macam masa banjir tadi. Peruntukan tu datang melalui kita. Kita bawa duit. Semalam saya minta derma sikit, dapatlah sikit orang bagi. Pergi beli tu skop tu. Sahabat saya beritahu dua je Ustaz, paling penting. Apa? Nombor satu sodok tu. Saya panggil apa sodok ke? Sodok orang. Saya pergi kat hardware tadi, dia ingat penyodok sapu. Nah, sodok tu skop. Oh, skop. Skop tu nak buang selut tu. Yang kedua hak mop, getah nak buang air. Dua tu paling penting. Makanan banyak dah Ustaz, tak larat nak makan. Air banyak dah, air mineral, air apa banyak dah.
Pakaian pun okey lah. Hak paling penting lah ni dua. Satu hak barang-barang tadi, yang kedua tenaga. Tenaga tak cukup tuan. Ini kawan saya beritahu tadi. Banyak sangat ustaz rumah yang terjejah. Mereka tak larat ada orang tua. Ni. Allah salah sedina Muhammad. Saya heran tuan-tuan. Maksud saya heran ni, pejabat minta maaf cakap. Yang pejabat-pejabat kerajaan, mana hak ada kerja jalankan. Tapi kalaulah yang tak ada kerja tu, apa salahnya mereka buat kerahkan semua pegawai-pegawai yang tak ada kerja. Yang ada kerja-kerja lah. Jangan pula tak ada pejabat sampai tak boleh berjalan pula. Ni, mana hak tak ada kerja tu, ajak, mari kita pergi. Tak boleh. Shah Alam lain, hak dengkil lain, hak bangi lama lain. Tu tak cerita lagi hak negeri yang nak kena ni. Hak Pahang lah ni, mereka tengah pergi Pahang banjir. Hak Hulu Langat lain. Tak cukup tuan-tuan. Masalah Sayyidina Muhammad. Malu kita dengan kawan-kawan daripada Kedah datang, daripada Johor datang. Tadi tengah berjalan nak pergi, nampak daripada konvoi, daripada Sempang Renggam. Daripada Sempang Renggam datang. Wak Kedah. Dulu yang Kedah tu saya dengar dalam radio. Dulu orang Selangor datang bantu kami waktu Kedah banjir. Lah ni kami pergi untuk bantu orang. Bagus macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah amalan untuk kita bawa ke akhirat. Tapi betul lah tuan-tuan. Sahabat saya kata tadi, sebelum saya pergi tadi saya ada mesyuarat di Yadim. Jumpa dengan pengarah kanan bagian dakwah, dia kata entah nak masuk Hulu Langat tu, baik tapi cari ketua dia. Dia kata tak pergi nanti tak pasal-pasal. Sungguh tuan. Saya baik, saya kalau ikutkan pagi tadi saya kena masuk Sungai Lui, tiba-tiba tutup jalan. Nak pergi Sungai Lui tu, sahabat saya kata, saya baik kau tak datang. Kalau kau datang tadi dah duduk dalam, nak keluar pun tak boleh. Sudah, kereta kat dalam sebab dia kata orang kampung pun tak boleh keluar, orang kampung pun tak boleh masuk. Orang kampung, saya orang luar lagi, dia tak pergi. Tu. Sebab tu kita nak pergi adab je, cari orang dalam. Tu yang tadi kami pergi pejabat Penghulu, jumpa dengan penyelaras dia. Penyelaras dia okey, esok gini datang. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi bantu, kalau tuan-tuan tak ada NGO ke, tuan-tuan tak ada apa ke, esok pergi pukul 8 pagi pergi pejabat Penghulu tu. Dia akan atur lah nak pergi mana. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab itulah yang kita nak bawa, dan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amal soleh. Kita tak tahu amalannya amal di mana. Dia pun dah tengah sedih, tak dapat nak buat kerja, kan. Sampaikan tadi di penyelaras tu bagi taklimat tadi, dia kata esok kalau nak kemas rumah jangan ikut sangat cakap tuan rumah, sebab kita tak ada masa. Kita cuma bersih rumah, buang selut, bersih, lepas tu keluarkan barang rosak. Dua tu je tugas kita. Bersih selut, buang-buang bersih, bersihkan bawa keluar barang yang rosak yang tak boleh pakai. Itu saja. Sebab dia kata kadang tuan rumah ni dia minta tolong angkat tu, tolong angkat ni. Jadi kita kerja lambat. Kita banyak rumah lagi yang sedang kita nak pergi. Macam tu punya. Dia kata kalau kita duduk layan, dia kata kita akan pantau. Dia orang ada pengalaman. Nanti tuan rumah minta tolong ni lah. Lihat rumah-rumah yang lain ni tak ada orang buat kerja. Itu. Kan? Jadi kalau tuan ada anak-anak cuti sekolah ke apa pergi. Kan? Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Dan orang yang bodoh lah, orang yang tak cerdik, man atba'a nafsahu hawaha, yang dia sentiasa menurutkan hawa nafsunya, turut nafsu ni tak pernah puas lah tuan-tuan. Bohong lah kalau orang kata saya cukup lah.
Tak bohong, melainkan dia sudah melalui proses tarbiyah. Itu memang betul. Tapi kalau dia tak melalui proses tarbiyah, dia tak apa, cukuplah saya gini. Itu bukan. Dia apa dia panggil apa? Allah sallallahu Muhammad. Anggur apa dalam bahasa Inggeris? Sour grape. Tahu sour grape? Cerita sour grape tahu tak? Anggur masam. Apa nama, apa, serigala ke apa? Cerita budak-budak. Dia nak ambil anggur, tak dapat. Ambil lompat tak dapat. Apa? Masam anggur ni. Sour grape. Nah, masam anggur ni. Biar. Itu kadang-kadang dia sour grape lah. Tak ada lah, biarlah. Itu kalau dia tak melalui proses tarbiyah, dia tak dapat. Biar, cukup lah ni, aku cukup lah ni. Tapi kalau nanti nak, kalau dia diuji dengan peluang untuk dapat benda tu, waktu tak ada peluang, sour grape. Ada peluang, jadi serigala. Nah, waktu kalah pilihan raya, tak menang, biar, tak sedap mana. Sekali Allah uji menang pilihan raya, terkejut dapat, bukan kata menang, dapat kajak jatuh pula. Tiba-tiba naik, lupa kawan. WhatsApp tak balas, telefon tak angkat. Ada jadi patut tuan-tuan, kita ni kadang-kadang duk cerita pasal orang bagus-bagus, tapi kita nak ikut dia payah. Nak ikut macam almarhum Tok Guni Aziz tu payah. Bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Ada rumah cantik JKR 10, tak duduk kat JKR 10, duduk rumah dia. Kita tak ada rumah, create biar ada rumah. Masalah Sayyidina Muhammad. Kan? Tok Guru dapat royalty. Royalty tu dia punya. Macam sahabat kita ni buat kuliah online. And yalah macam ni tak viral mana. Contoh kalau viral, nah ada dia punya apa tu channel tu dapat duit besarannya. Contohlah kalau kata tu ni ustaz ni kita nak bagi sikit nanti, patut saya bayar awak ni, bukan awak bayar saya bayar awak. Ini kata Tok Guru. Ada orang tolong tulis saya punya kuliah, lepas tu buat buku, jadi orang beli, orang dapat, patut saya bayar awak. Ni awak boleh dapat nak bagi saya. Allahu Rabbi, nak dapat mana macam tu? Tak ada dah. Ada yang lain tak ambil. Tobatlah kalau aku setakat ni saya yang lain semua ambil. Tak pernah lagi lah tak ambil. Setakat ni lah. Tak mampu nak buat macam dia. Kita boleh cerita lah. Dia tak ambil tu. Elang ada elang pertukan tu, elang pertukan ni. Dia ambil masuk dalam tabung Serambi Mekah. Payah tuan-tuan. Hanya orang yang terpilih saja. Sebab saya kata dia Tok Wali. Dia bukan biasa. Dia Tok Wali. Yang buat boleh level macam tu, orang ada karamah. Orang normal. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dia turut hawa nafsu dia. Sebab nafsu tak pernah puas. Nak lagi. Itu yang normal. Tapi kalau dididik, diajar, biarlah, tak apalah. Tak mau ambil lah, tak apalah. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang bodoh tadi tu, yang ajiz tadi tu, dia sentiasa berangan-angan kosong terhadap Allah. Masuk berangan-angan kosong, tak apa aku ni insya-Allah Allah ampun. Padahal tak taubat pun. Aku ni esok syurga kot. InsyaAllah. Allah kan maha pengasih. Allah kan maha penyayang. Dia confident. Tapi confident dia tu angan-angan kosong. Angan-angan kosong.
esok tengoklah azab Allah Ta'ala. Kita ni memang tak disuruh sangat untuk terlampau ni, sebab Allah kata apa, ana kama zanni abdi bi, itu hadis qudsi, aku sebagaimana sangkaan hambaku. Jadi maknanya sangkaan hambaku tu macam mana? Maknanya kalau hamba aku tu sangka baik, Allah Sayyidina Muhammad, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, itu yang Allah akan begitu. Tapi bukanlah maknanya kita punya sangka ni dengan sangka yang salah. Tak boleh buat benda salah. Kita pergi rumah orang, nampak dalam rumah orang tu ada pokok rambutan, kita pun panjat pokok rambutan tu, ambil rambutan. Tak apa kot, tuan rumah ni bagi kot. Tak boleh macam tu. Dia tak boleh sangka punya baik dia dengan kena kita langgar syarak. Syarak dia adalah kena minta izin, baru boleh ambil. Masalah Sayyidina Muhammad. Macam baru ni ada orang banjir, dia punya Masalah Sayyidina Muhammad, kolam pelihara ikan tu pecah. Jadi ada orang jala ikan. Apa hukum? Dia jala ambil ikan habis apa? Dia nampak pecah tu dia ambil. Haram hukum ni. Dia tahu dah. Walaupun benda tu dah terlepas tu, hak tu kawan tu punya. Salah-salah. Boleh dia ambil, dia berjala, lepas tu minta, tuan, ni ikan tuan ni saya ambil ni, berapa nak jual? Tak apalah, dia kata rezeki kau lah tu. Itu okey, baik. Serupa macam tuan-tuan jumpa atas jalan raya, accident, accident lori durian. Berterabur durian atas jalan raya. Durian pula bukan olok-olok, udang merah. Kita pun kata atas jalan raya ni kira rezeki. Jangan buat macam tu, haram hukum. Dah lah kawan tu jatuh, kita pula pergi kena pula dia lagi dengan Allah Sayyidina Muhammad, pergi ambil hak dia. Tak boleh. Ni tadi saya tak dan baca Giant ke apa benda lah. Dah hilang lah. Tadi buka-buka ada, saya pun padam. Rupanya dia orang ni kalau kata apa, dia hilang baca sekali mbah tadi, barang Giant kena curi kan, jangan apa Giant ke apa dia tadi, dia Maidin kan, banjir kena ambil barang dia kan, kena ambil. Salah Sayyidina Muhammad, tak boleh macam tu. Ambil kesempatan. Dulu ada setengah peniaga dulu, biasa tak, sekarang tak ada kot. Saya ingat di Johor tu banjir, ingat ada banjir 2000 berapa tu, banjir besar Johor. Ada kedai jual air mineral satu tu RM10. Pak elektrik tak ada, air tak ada kan, air mineral RM10 dia jual. Yang ambil kesempatan sebab orang dia kalau kata dia jual tu sebab memang dia dapat mahal, tu lain cerita. Itu tidaklah salah. Contohnya memang dia dapat pun RM8 kan, dia jual RM10 dapat untuk RM2 atau nasabah, tak apa. Tapi kalau dia dapat berapa sen, tapi sebab orang tengah susah, ayat tu dia ambil kan, kesempatan di atas kesusahan orang, itu tak bagus lah. Walaupun hukum dia berniaga tu harus, tapi surah akhlak tak ada. Kan? Jadi kan, orang macam tu bila teringat nak masuk syurga, aku sedang aku boleh kot lepas syurga kot. Tak boleh sangka baik macam tu kan. Tak boleh kita sangka baik, tak apa kot tuan ni dah banjir, daripada rosak makanan dia, baik aku, tak boleh. Walaupun roti contohnya, oh ini roti ni kalau aku tak makan ni dah expired ni, baik aku ambil, tak boleh. Dia kena tetap minta izin, sebab roti tu kalau dah expired pun belum tentu rosak, boleh makan lagi. Kalau tak makan pun boleh jadi bagi makanan.
ataupun dia nak buat biskut ke apa, dia masih lagi. Kita tak boleh bersangka baik macam tu. Begitulah, kita tak boleh sangka baik dengan Allah. Tak apa kot, Allah ampun. Memang Allah suruh bersangka baik dengan dia, tetapi bukan bersangka baik membuta tuli, mestilah berserta ia dengan amal saleh. Ini tak beramal, dosa banyak, taubat tidak, tak apa kot, Allah ampun, tak apa kot, syurga dah. Khairul umur awsatuha. Nabi kata sebaik-baik perkara adalah di pertengahan. Pertengahan ni macam mana? Kita beramal dan sangka baik dengan Allah, Allah akan terima amal kita. Jangan kita beramal, ya Allah, Allah terima ke tak amal aku ni? Allah terima ke tak amal aku ni? Ini tak bagus juga. Allah terima ke tidak amal aku? Tak bagus juga. Ataupun langsung tak beramal, tak apa kot, pun tak bagus. Yang bagus adalah yang pertengahan. Kita beramal, sangka ya Allah, tak apa, Allah akan terima amalan aku. Inilah yang mampu terbaik aku buat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini apa bulan? 21 hari bulan 12 21. Oh cantik nombor ini, 211221. Tak ada orang menikah ini. Amin. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada yang nak menyumbang untuk misi banjir saya dengan PUM, tapi ni kita buat persendirian lah, campur dengan sahabat saya di kalangan Persatuan Ulama Wilayah Persekutuan, bersama dengan diketuai oleh Setiausaha Dr. Khairul Anwar. Tuan-tuan nak bagi sumbangan, boleh lah, nak bagi untuk kita beli barang keperluan dan sebagainya, ataupun kita nak, dia pengalaman saya 2014 tuan-tuan, kita hantar masa banjir di Kelantan tu, kita bagi duit, kita tak beli barang sebab dia pun nak pakai duit. Ada keluarga dapat 300, paling banyak 300 lah, 200, 100, tengok pada bencana. Saya ingat tuan-tuan pun ada bagi kot dulu, kita kumpul semua. Saya dekat 20,000 lah saya dapat bawa pergi Kelantan, termasuk dalam sampul, meringankan sikit lah beban. Cuma zaman tu 2014 dah ada dah FB. Saya ni tak masuk apa pun media sosial waktu tu. Memang media sosial pun tak ada waktu tu. Jadi kita pergi tu tak ramai orang tahu lah tahun 2014. Jadi kalau ni, kalau memang tengoknya macam lagi teruk daripada 2014. Keperitan pun lagi teruk, sebab yang dulu tu orang kampung, yang ni kampung juga tapi kampung kat bandar. Jadi banyak persiapan yang mereka tak buat, mereka pengalaman yang pertama, jadi sakit dia lain dengan orang yang dah macam dekat rantau panjang. Rantau panjang tu kalau tak banjir pelik. Kenapa pula tak banjir tahun ni? Pelik. Kan? Dia terbalik dengan kita. Jadi itulah pakat-pakat ringankan. Siapa yang nak bantu, tuan-tuan boleh. Yang lain, siapa yang nak beli madu, yang ada cuma madu sedir saja. Madu lain semua habis stok. Madu sedir harga RM100 daripada RM135, bagi RM100 saja. Dan zam-zam, air zam-zam RM150, 150. Dan juga mandian bidara, minyak tak adalah tuan-tuan, habis. Yang ada bam serai je kot. Okey. Jadi kilang punya pekerja tu, tempat yang saya buat ni kena COVID. Jadi sebab tu dia keputusan bekalan. Minta maaf lah. Ya, ada mandian bidara, bam serai, madu dan juga zam-zam. Aku qouli hadza, nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wal hamil malaikatil muqarrabin wahdina siratal mustaqim. Sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.